Okay, recording. Assalamualaikum. Selamat kembali ke Demi Semangkut Waalaikumsalam selepas warahmatullahi. satu hiatus yang panjang. Kami hilang somewhere. Rupanya pembelajaran kami lah. Selalu orang cakap kita buat pertanian part time, buatlah part time. Actually, I don't think pertanian is something that boleh dilaksanakan secara part time. Betul? Saya setuju dengan apa yang Syah cakap. Seperti apa yang anda semua boleh lihat di depan kami. Macam rumput mati. Nik, jadi ini hari keberapa kita punya eksperimen? Hari ini adalah hari yang ke-144, yang di mana sepatutnya dia sudah berakhir 44 hari yang lepas. Ya, kita nyatakan bahawa kita buat sistem ni nak tengok macam mana dia dapat membesar dan mature dan matang tanpa pemantauan. Tapi nak masuk jenguk pun susah. Betul. Ni baru eksperimen macam ni. Tapi saya pun pada permulaan projek ni atau percubaan ni, saya pun ambil beberapa anak pokok untuk ditanam. Jadi bila saya tak ada di rumah untuk 2-3 hari je pun dah kering. Jadi padi ni memang satu tanaman yang memerlukan cinta yang banyak lah. Betul. Cinta dan resources yang banyak. Ya, Tanpa henti. Tapi kalau nak cakap macam Syah cakap tadi kan, ya, you biarkan 2-3 hari tanpa air, dia mati, kering. Tapi tengok, kita dah biar selama 144 hari. Walaupun dia terbantut yang agak teruk, dia masih hidup. Okay, beberapa sahaja yang hidup. Jadi kita pun sebenarnya terkejut. Sistem ni berjalan tanpa henti selama 144 hari. Betul. Dan kita pun ada data yang kita akan bincangkan sikit dan kita akan paparkan. Tapi sekarang ni dia punya statistik, sistem yang dibeli dari Malaysia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang saya kira 8 lah. Saya kira sebagai hidup. Dan yang paling hidup ialah di sini, di depan saya. Tapi terbantut sama macam hari ke-100 ke hari ke-70 ke lah. Ataupun sama dengan hari ke-20 mungkin. Ya, mungkin sama. Tapi ni yang kira panggil paling mekar lah. Yang selainnya nampak kering dan mati. Saya tengok ni pun dia dah sampai reput gitu. Dan bila saya lihat kat dalam ni pun saya nampak macam ada benda lain yang tumbuh. Benda apa? Tak tahulah dikulak ke, tapi nampak macam daun kecil tu. Macam kalau perasan, tak ingat nama batu ni apa. Dia macam develop satu Lapisan lapis berputih. nak kata kulat bukan. Jadi yang sistem dibeli daripada negara luar ni pula hanya 2 saja yang ada selai yang berwarna hijau. 1 dan 2. Bagi saya tak akan kata hidup lah. Hidup tu je satu sebenarnya. Satu ni pun kira mati tak maulah, mati hidup segan. So I think memang conclusion is what we expected lah. Memang Betul. Kita pun cakap pada permulaan ni kita tak ada harapan langsung benda ni terjadi. Tapi at least sekarang ni kita ada satu cerita yang kelakar yang kita boleh ceritakan. Kita cuba sendiri. Kita buat satu sistem, kita jalan 144 hari. Tu, inilah hasil dia. Orang kata apa, tanam padi mana boleh dalam bangunan kan. Lepas tu kalau dalam bangunan apa perlu cahaya. Betul. Conclusion dia juga, betul. AB is tak sesuai, AB. Dan tapi apa juga yang kita lihat pun tak ada juga serangga ataupun tanaman perosak lain yang masuk. Sebab memang tak ada hasiat langsung kot. Betul. Mungkin. Tapi saya masih lagi berpegang pada teori mungkin kita kena tipu kot. Yang ni mungkin bukan padi Rumput lah ya. Rumput. Sedapkan hati. Data. Jadi sebenarnya the real value yang kita nak sekarang ni, kita nak tengok sistem kita. Jadi apa kita cakap kan, boleh tak kita buat satu sistem yang lebih affordable,
yang kita boleh mula dapatkan data. Yang mungkin after kita buat beberapa kali lagi, kita dapat correlation ataupun carilah sesuai untuk keadaan macam ni, apa tanaman yang paling sesuai. So at the end of the day, macam apa Syah cakap tadi, kita nak buat satu eksperimen. Kita data collection at the end of the day untuk tengok kesesuaian environment dia kepada tanaman. Jadi sesuatu tanaman sesuai pada environment sekian. Jadi kalau kita dah ada a few data points, environment yang berlainan, jadi kita boleh, macam kalau orang pakai sistem kita, itu end goal dia. Dia cakap, oh sistem based on awak punya environment sesuai tanam apa. So that's the end goal lah. Okay, so sekarang ni saya rasa the thing to do is, let's see yang hidup ni, apa yang kita dapat lihat. Cuba tengok kita keluarkan ada channel akar dia. Nampak macam akar dia panjang sedikit. Ada nampak kalau kita bandingkan dengan yang banyak sikit tapi memang mampus, ada sedikit. Ada juga akar tapi tak nampak dah tebal dia rebut. Kita tengok sikit yang macam ada lebihan sikit, kurang. Ini pun dia panjang lagi, tapi so nampak gaya macam dia punya akar untuk yang paling hebat ni panjang dan lebih banyak. Betul. Mana lagi kita tengok this one lah. Sama juga. So yang macam ada yang punya ikan ni, dia punya akar dia is a little bit more. Dia lagi tebal, lagi banyak, dia punya helaian lagi panjang. Dan yang lagi kurang akar dia, nampak ialah correlation of course is panjang akar dia lah. Dia make sense lah. Itu yang cuba kita tengok ni yang paling sihat lah antara semua. Dia lagi tebal akar dia. Akar dia lagi panjang. Lagi panjang, lagi tebal. Tapi nampak nak ke arah mereput. Okay. Cuba tengok yang sebab masalah kami masa kami tanam tu, kita risau macam kita tak terambil akar. Tak boleh sandarkan. Jadi apa kita lihat, kebanyakan yang memang mati habis ni memang tak nampak langsung lah dia punya, tak ada akar langsung ke bawah. Okay, ada mungkin ini one of the masa planting problem kita lah. Kan kita tanam secara macam agak tak ada sistem. Jadi kita just cari letak. Jadi antara sebabnya dia mati sebab memang tak ada akar. Okay. Tengok kat dalam tu, dia punya air is still jernih. Ada nampak lah dia mendapan. Daripada medium tanah salah. Tak ada bau yang tidak memuaskan. Tak ada bau langsung. Tak ada bau langsung. Tak ada kebocoran. Selepas yang pada permulaan tu kita masa testing tu kita ada bocor sikit. Betul. Dan kalau sebenarnya masih lagi berjalan 3 kali sehari pump ni untuk 1 jam. Tu setengah jam. 2 jam setengah. Setiap kali. Setengah jam. Setiap kali jalan 3 kali sehari semasa waktu pagi. Betul. Okay, sebab kita punya anggapan ialah pada waktu pagi paling panas. Pagi ke tengah hari itulah. Betul. Jadi kita kena ada circulation air. Yes. So dengan itu kita pun cakap eksperimen ni, saya cakap boleh dikatakan sebagai eksperimen berjaya. Betul. Hasil dia gagal. Macam kita mula-mula start eksperimen, masa tu kita ada cakap mungkin kita dapat segegam beras. Tapi sesudu, kita nak minta sesudu. So setelah 144 hari kita dapat daun mati je. Saya rasa kalau 5 minit boleh kira berapa helai daun yang ada warna hijau sikit. Betul. Betul. But it was exciting. It was pembelajaran dia lebih kepada diri kita. Memang walaupun ada sistem macam ni, nak pantau, nak tengok pun susah. Betul. Tapi saya rasa mungkin sebab kita tak nampak benda ni tumbuh. Daripada awalnya kita nampak benda ni dah mula layu. Mungkin kita, kalau benda tu berkembang kan, nak tengok lagi.
Betul. So saya rasa salah satu sebab kenapa kita tak tengok sangat mungkin hati tu sebenarnya tak ada. Kita tahu lepas the first 2 minggu pertama tu kita dah ada feeling lah. Kita yang memang takkan boleh lah tumbuh lagi benda ni. Yeah, so I think that could be one of the reason. Maybe. Boleh tengok data. Okay, let's go to the data punya collection. So saya touch dulu based on census tu. Kita start our system bulan Mei lebih kurang, bulan Mei sehingga hari ni lah. Tapi sensor kita berjalan, our controller ESP32 tu berjalan sehingga akhir September. Oh, hanya Oktober pada akhir September. Oktober dia gone. Oh, semua sensor ni tak berjalan masa Oktober? Dia jalan tapi dia tak transfer data to the internet. Oh. Okay, so kita eksperimen ni bukan saja kita belajar kalau dia boleh padi boleh tumbuh dalam bangunan ke tidak. Kita belajar juga kita punya controller dengan sensor as well as our program jalan or not according to our plan. So bulan Mei misalnya 480 expected data point sebab kita start lambat. Field data collection kosong. Meaning time tu dia jalan okey je. Dia tak ada apa-apa yang problem. Jadi 100% data betul dapat 100% collection. Bulan Jun ada problem sikit, dia turun about 8% punya efficient apa orang kata working capacity. 92%. Bulan Julai dia okey 100%. August 86%. September dia lagi problem. Jadi kalau lihat di sini, kita sepatutnya expect ataupun kita punya target data yang dikutip lebih kurang 3,000 data point sebulan. Lebih kurang. Dan kalau kita ignore bulan September, Mei ke Ogos, mungkin purata 92%. Tapi masa Ogos dan September boleh nampak dia menurun lah. Daripada 100%, 86, 44, kosong. Betul. That shows macam your system nak kata tak robust lah. Tak robust. The system ataupun kadang-kadang sebab kita hantar data tu ke to the net, pakai Google Sheets kan, it's not really meant for a database. Jadi mungkin dia ada hit data limit. Might have that factor jugalah. Tapi kalau macam tu dia tak sepatutnya menurun, dia patutnya kalau penuh-penuh. Betul. Kan, so kalau this one is macam a degradation. Dia kalau data tu penuh, dia just gonna say okay, error. Betul. Cannot. Betul. So lihat kepada data yang dah kita plot. Jadi kita plot 4 data. 4 data kita plot. One of it is light intensity. So light intensity yang ni je. Yang ni kan hidup. Yang dekat bawah tu. Yang kecil ni. Yang kecil. Jadi ada dekat sini dia ada satu diode. Light. Jadi dia nak tengok berapa banyak cahaya matahari yang kena kat dia. Yes, light density resistor lah. So kalau lagi tinggi cahaya matahari tu, dia lagi reading lagi tinggi lah. Lagi rendah, lagi tinggi. Ya, saya rasa lagi tinggi. Mungkin. Tapi terbalik. yang saya boleh nampak daripada segi data yang kita akan paparkan pada tengok data tu balik. Pada permulaannya pada bulan 12 ada banyak data yang tiada kosong. Lepas tu nampak very consistent. Dia ada naik turun. Kita boleh nampak pergerakan hari-hari. Jadi pada waktu pagi nampak dia sampai ke atas, dia ada limit dan dia dip balik. And you can see daripada pergerakan tu dia macam pergerakan pagi malam lah. Then maybe you can correlate dengan raining punya data. Rain data. So macam hari yang hujan akan mendung. Sepatutnya kurang sikit lah dia punya intensity kan. Betul. But after tengok ke situ bulan hujung bulan 6, the data has been consistent, ada full. So this particular light sensor seems to be quite reliable. Correct. Okay. Betul. Dan kita tengok kepada water level. So water level ialah water level di dalam ni. Jadi sebab kita letak sensor tu di atas, bila air tu semakin turun, dia punya bacaan sepatutnya semakin tinggi. Betul. Jadi apa kita lihat kat sini, hampir sampai bulan 7, hujung bulan 7, data dia I don't know, I think the first part nampak macam boleh percaya. Dia ada a bit of kita tengah nak cuba betulkan. Lepas tu nampaklah dia ada sedikit pergerakan sedikit. So masa pumping tu kita expect dia
Dia turun lah, dia dip lah. And then ada 2 bulan macam masalah. Pada last how many months? Daripada bulan 8, daripada awal bulan 8 quite konsisten lah sampai tapi ni ada data sampai bulan 10. Ni dia macam baru on tadi. Cuba tengok the last data tu. 2 bulan 10 last sekali. Oh okay. Betul lah, okay lah. Dia kurang sampai 15 cm. I don't think it's 15 cm kot. Sampai 15 cm. Oh okay. Alright. Jadi the last 2 months again they it has been recording data. And nampak ada trend yang menunjukkan dia pump turun, pump naik turun. And dari segi 5 bulan tu kita boleh nampak dia punya bacaan makin lama makin tinggi. Betul. Make sense dari segi evaporation dan penggunaan air lah. Betul. So in a sense maybe we can say this sensor is quite reliable. Yeah. But we were I think I know why. Pada permulaannya kita minta dia ambil reading dengan jangka masa yang lagi jauh. Dan kita pump 30 minit. Saya rasa dulu kita cakap kita ambil reading every 1 hour ke 2 hour. Tapi pump 30 minit. Lepas tu kita ada tukar. Sebab masa tu kita tengok macam nak mati je. So kita tukar, kita lamakan lagi. Daripada 15 minutes kita jadikan 30 minutes kan. And kita punya amount of data to read pun kita naikkan. Dia punya period between data rate. Tapi lagi satu interesting, I notice masa the first few months daripada bulan 5 sehingga awal bulan 8 lah, bulan 7, dia punya distance, meaning daripada sensor tu, so what it does, dia tembak sonar ray, naik balik, dia kira berapa banyak distance tu. So system 1 yang dekat, yang the main one tu, the Malaysia punya system, dia kurang 1 cm je. Dia kurang 1 cm. Yang air banyak ni je lah kurang. So in terms of liter, I'm not sure, I dah ada an average lebih kurang, tapi I tak calculate lagi. But bulan 8 tu bulan 9 dia kurang like quite drastic. Dia jatuh mendadak daripada bulan 8 tu dia jadi 2 cm for both. Lepas tu towards the end dia kurang sampai 6 cm. So within the same month. Kalau tengok kat sini ada daripada perbezaan daripada 1 bulan 8 ke 31 bulan 8 dia turun 4 cm. Betul, for both system. Tapi sebelum tu selama hampir 3 bulan dia hanya tunjukkan penurunan 2 cm. Betul. Maybe kita can correlate dengan temperature data dekat luar. Maybe can cause more evaporation. Kawasan ni tak ada orang ke, panas ke. Pendapat saya ialah sensor tu terlalu dekat kepada permukaan air. Sebab apa yang kita pernah lihat, kemungkinan kalau tengok juga kat sini kan, kalau dia tak straight, kalau surface tu terlalu dekat, dia pantul ke tepi. Jadi bila makin lama makin dia jauh daripada sensor, dia boleh refract better. So I think this is interesting test yang kita boleh cuba. Kita cabut satu, kita test, kita angle kan, to see what's happening. Betul. Sebab kita tak adalah mengalami perubahan cuaca ataupun iklim yang sangat besar Malaysia kat dalam ni tak ada beza sangat. Lagi-lagi dalam ni kan, So okay. And also daripada data yang tadi tu, yang data penurunan tadi tu, it makes sense. Macam bulan 8 turun kira 6, lepas tu bulan seterusnya turun 6. So seems to be like a more linear punya approach lah. Okay. Betul. Same for the both systems lah. Okay. Meaning make sense juga for dia punya kadar penurunan dia. Yeah. So that means the sensor seems to be reliable in this setting. Betul. Okay. Betul. And then the last one, dia ialah sensor yang kita rasa mungkin akan beri paling banyak masalah, sebab pada permulaan pun ada banyak error. Yes. Ialah what is it? It's a combined sensor. Combined between temperature and humidity. It's called DHT22 sensors for Arduino lah. Okay. So that means satu sensor tu dia ambil 2 reading kan. Jadi berdasarkan research Akil, better to separate it. So I've come to across, I've read some articles, GitHubs and whatnot. Kita asingkan dulu. So kita tengok reliability dia macam mana afterwards. Sebab kita tak nak buy a system
Lepas tu kena on off in order to get the data reading. Yeah. So untuk data ni kita nampak paling banyak kekangan. About slightly more than halfway through the experiment, tiba-tiba data tu memang langsung tak ada lah. Betul. And saya rasa apa-apa data yang kita dapat sikit-sikit tu selepas restart. Yes. Lepas restart a few days, dia kalau dia towards the end tu, towards ujung our experiment, you restart dalam sehari dia okay, lepas tu dia bye-bye. Yeah. So but again, I am happy that we did this experiment sebab kita boleh, I think dalam hidup kita kebanyakannya orang rasa kegagalan tu satu yang memalukan. Tapi kadang-kadang kalau kita cerita kita punya kegagalan ataupun pembelajaran, I like it. Saya betul-betul dah cuba. Betul. Jadi kalau orang nak cakap boleh tak boleh ke, saya ada pengalaman sendiri. Betul. Dia bukan kegagalan actually. Something you learn. Yeah. Something you learn. Positive notes, air memang pengurangan di sistem tertutup ni, dia punya evaporation dia sangat-sangat betul, low. Sangat rendah. Kalau katakan sebab kami, saya buat dalam company saya, kita buat pas berkenaan air. Kalau di luar, di sawah padi, kita boleh hilang 4 mm air sehari. Banyak tu. Jadi 10 hari 4 cm. Sekarang ni lebih kurang seminggu 4 cm. Ni 12 cm 144 hari. Yeah. So theoretically correct. Awak nak jimat air, buatlah hidroponik dalam bangunan. Kedua, kita ada kerisauan pada masa tersebut, apa jadi kalau AB ni dalam air lama sangat tertutup. Saya risau pasal bau, lagi-lagi kat office. Tapi sekarang ni tak ada bau. Langsung. Yeah, there was no, mungkin nutrien habis kot. Ada chance. Could be kan. Ada chance. So maksudnya kita tak top up langsung ada fertilizer AB any. Sebab ada bacaan juga dia kata after certain months kena top up. Yeah. Tapi kita Makes sense lah. Kita tak top up langsung. Kita just betul-betul pasang bye-bye. Bye-bye and run lah. System is good. Tapi itulah sebab bila orang datang tak nampak benda tu tumbuh atau berkembang. Pada permulaannya rakan-rakan office saya macam nampak lihatlah. Tapi sekarang ni dia menjadi satu eyesore. Jadi macam ada rumput dekat tengah-tengah office. Tak ada orang update apa-apa, tak ada minat. And I think that's something as well lah. Kita pun suka bila kita tengok sesuatu, kita suka dia tengok berubah. Betul. Bertumbuh kan. Hasil lah. So I think sedih macam mana pun, I'm happy we did it. But now I'm looking forward to what's next. What's next kan. Okay, so untuk tu saya dengan secara official saya nak tutup ni. Silakan. Sebagai tanda tamatnya eksperimen ni. Terima kasih kepada rumput-rumput padi semua yang setia berada di dalam office, tak keluar, OT hari-hari. Dan your journey has ended today lah. Thank you very much. Jadi secara simbolik saya tutupkan dua sistem ni. So tamatlah projek padi hidroponik sistem kami. Bab 1. Okay, what's next? So kita do it again. Yes, we will do it again. Kita akan buat yang baru, tapi kita tak nak dikatakan kita kita tukar sikit lah kita punya variables. Mungkin kita akan tanam tanaman yang number 1 yang lebih bersesuaian dengan bajet AB. Betul. Dengan number 2-nya because kadar pencahayaan di dalam bangunan, terutamanya di kawasan ni tidak banyak. Jadi kami akan cuba cari tanaman yang tidak memerlukan sebanyak cahaya matahari seperti padi lah. Padi orang semua tahu dia kalau boleh lagi dekat dengan matahari lagi elok. So I think I setuju. Sekarang ni, dulu kita cakap kita buat macam mana kita nak buat. So sekarang ni kita cakap okay, let's slowly do what people recommend. Jadi kita tengok, kita pun buat search sikit tadi. Kita cakap AB ni sesuai untuk tanaman sayuran hijau. Jadi apa saya rasa kita akan buat ialah mungkin sawi ke, daun salad ke. Apa pendapat saya ialah kita buat 2 tanaman. Sini satu, sini satu, lepas tu sama juga dekat sini. Jadi kita total 2 tanaman.
kita pilih kawasan macam ni sebab dia punya cahaya makin kurang di belakang. Jadi kita ambil 48 12 16 lepas tu kat sini kita bagi 2 juga. Sistem ni kita kena, mungkin kita akan cari satu lagi masa, kita akan cuci habis, kita kosongkan, kita letak air bersih, kita run, kita bersihkan, kita run, kita purify. Mungkin kita akan basuh sikit lah pakai berus ke. Dari segi sistem ni kita nak buat apa-apa pertukaran tak? Dari segi pump dan sistem tu saya tak rasa kita perlu buat apa-apa penukaran. Tapi dari segi data collection tu kita akan ubah sikit dari sudut sensors, dari sudut dengan electrical. Sebab kita risau kalau there's any voltage fluctuations that is disturbing the DHT22 actually. So kita akan cuba letak tu for we are not sure apa yang cause it, tapi kita try. Plus maybe some sensors kita akan ubah juga untuk to make it more robust and reliable. Saya rasa apa saya nak buat, kita pun ada 3D printer. Saya rasa boleh tak kita cuba letak all this system kat dalam satu kotak di sini. Jadi hanya satu wire saja yang daripada sini sebagai power, dan of course dia punya wire yang keluar kepada sensor. Tapi sekarang ni kita pun nak cuba kecilkan sistem sensor ni daripada bogel kepada ada enclose sikit lah. Enclose, kita ada 3D printer, kita ada sebab nak kena belajar cara 3D printing. It is all about experimenting. Betul. Mounted to the side. So dia lagi meaning dia punya light intensity semua tu lagi proper lah. Dia lagi dekat sistem rather than betul-betul dekat tepi tingkap kan. Lepas tu saya pun rasa one of the things nak tambah dari segi untuk buang variables lah. Saya rasa nak introduce satu voltage balancer ataupun nanti cakap kadang-kadang voltage regulator. Kadang-kadang elektrik yang keluar daripada soket ni dikatakan kotor. Jadi kita nak balance kan. Mungkin sebab benda sistem kita dan sensor kita ni bukannya mahal, jadi mungkin dia lebih sensitif terhadap perubahan voltage. Sebab voltage yang saya tengok tadi akan ambil is 0.0012 volt kan, millivolts, very little. And then kita punya power socket 240 volts. So you can see mungkin ada banyak, it might cause disturbance from there jugalah. Correct. I wonder if we can do it from one kotak. Jadi kita pusingkannya ni, jadi pump mungkin still kena 2, tapi kita dapat daripada satu reservoir. Dia boleh, tapi reservoir kena lagi besar. Or staggered. Jadi kau pump dulu, betul kau pump dulu, kau pump dulu, betul kau pump dulu. Sebab lagi kurang kawasan yang kita ambil is the best lah. So bila kita pusingkan macam ni, jadi dua-dua intake boleh kat tengah. Kalau kita pump dua-dua, of course the water turun banyak sangat. Tapi kalau kita staggered, kau pump dulu setengah jam, kau setengah jam, dan kita tak draw down sangat lah. That's the idea. Okay, we can figure things out from there. Because this one is the one that has the highest risk. Jadi kalau bocor ke apa ni jadilah. Betul. That's why kalau dapat kurangkan dia punya reservoir, kalau nak top up ke apa ke, we are controlling one more variable at the same place. Betul. And then dari segi mungkin kita kena introduce bi-weekly testing. Ada tak cara yang kita boleh ambil sampel air, nak tengok berapa banyak lagi baja tinggal ke. Betul. pH value dia ke. Yes, pH and more sensor. Sebab at the end of the day, besides this data we collect, environment data, kita nak also collect data pokok. Sebab sepatutnya kita collect data ketinggian pertubuhan anak pokok, tapi masa tu setiap minggu kita datang dia tak tukar, tak payah. Macam ni macam sama, si ada yang dah tidur. So at the end of the day dia lagi kurang. So then kita akan tambah one more data collection lah in terms of pokok. Dua jenis pokok, sistem yang sama, perubahan dari segi masih lagi Arduino, tapi kita tukar lagi variable and we compact it a bit, make it nicer. So I look forward to that, and insyaAllah tidak lagi memerlukan sebulan sebelum the next update lah. Betul. We try to find time to cuci and start balik, yeah, and then we can update you on that. Alright,
So I think it's good. Congratulations to us. Congratulations to us. And thank you for being with us throughout this journey as well. And look forward to more journeys ahead, to experiments InsyaAllah. with us. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat petang.